kita anggap benda tu adalah perkara biasa, tapi sebenarnya adalah dosa. Yang pertama bab sembahyang, yang kedua bab mulut. Tak, saya tambah lagi satu kemaluan. Sembahyang normal. 15 tahun yang dulu kot Datuk Dr. Fadilah Kamsah buat kajian. Ini 15 tahun yang dulu. Bayangkan sekarang, wallahualam, Malaysia ni dia pakar motivasi, kemudian orang yang memang research, itu tak dinafikan. 80% umat Islam di Malaysia tidak semayang. Makna yang semayang berapa peratus? 20. Yang semayang 20% ni bukan semua ke masjid. Bahagilah yang masjid-masjid semayang di rumah, dan semayang di rumah pun tak jemaah. Semayang di rumah, ada yang semayang jemaah, ada yang tak jemaah. Dan yang sembahyang di rumah pun dibahagi lagi. Awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Dah masuk waktu lain baru semayang. Ayam tu miskin. Ini muhasabah untuk kita. Nabi dulu, hamam tu, aku rasa macam nak cari kayu api dan suruh orang lain gantikan aku semayang jemaah, dan aku tak pergi semayang jemaah. Aku cari kayu api dan aku akan bakar rumah orang yang tak turun semayang jemaah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Adik, Nabi rasa nak bakar, nak menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sembahyang dan sembahyang jemaah. Tapi Nabi tak jadi bakar lah. Itu menunjukkan penting. Agak-agaknya kalau zaman Nabi dulu itu dia sebagai guru yang mengajar, dan kemudian para sahabat yang iman dia kuat, itu pun ada juga orang yang tak datang sembahyang. Bayangkan zaman sekarang. Tapi Nabi tak bakar lah orang. Agaknya kalau Nabi bakar, barangkali kena ada sunnah yang begitu, sunnah bakar rumah orang. Mana imam-imam kena ikut sunnah Nabi. Dah kena tambah pula satu kerja imam daripada Jabatan Agama, bakar rumah orang. Lama-lama imam tak datang masjid. Mana imam lama tak datang, bakar rumah orang. Lama rumah imam terbakar. Nabi tak buat. Nabi nak menunjukkan banyak benda-benda yang Nabi kalau misalnya kata aku hidup tahun depan, aku akan puasa pada hari yang lagi satu, puasa Tasu'a dengan Asyura kan. Tapi Nabi tak sempat. Ini antara sunnah. Maknanya menunjukkan bahawa perlunya sembahyang berjemaah, bukan sekadar sembahyang. Kalau mazhab Hanafi, sembahyang jemaah wajib. Kalau sembahyang seorang sah tapi berdosa. Mazhab Syafi'i sunat muakkad, tapi sunat muakkad bukan ala sunat aja orang Melayu. Sunat aja, kalau tak buat tak apa. Kita definisikan sunat, kalau tak buat tak apa. Tukar sikit definisi sunat. Sunat kalau tak buat rugi. Makruh ustaz, kalau tak buat tak dapat dosa. Makruh maksudnya kalau tinggalkan dapat pahala. Jadi definisi kita terhadap perbuatan-perbuatan ini ataupun hukum hakam ini kena ditukar, supaya kita seorang yang berusaha untuk tinggalkan yang makruh dan tamak kepada perkara yang sunnah. Dan sunnah pun ada banyak. Ada sunnah yang dituntut dan seumpama. Dan sunnah ini perkara-perkara yang menampung kekurangan yang ada pada perkara wajib. Sebab tu Nabi kalau puasa wajib Ramadan ada puasa sunat. Isnin Khamis secara weekly. Monthly puasa 3 hari ataupun hari putih. Annually tahunan puasa 6. Dia nampung balik puasa Ramadan yang mungkin markah kurang. Pada puasa-puasa semayang-semayang yang fardu ada semayang sunat, qabliyah, ba'diyah. Lepas tu semayang sunat tahajud. Kemudian semayang sunat-sunat yang bersebab, masuk masjid, tahiyatul masjid. Ada satu kali Nabi baca khutbah, lepas tu masuk seorang lelaki, dia terus duduk. Nabi tengah khutbah ni, Nabi tanya, "Sallaita? Kau dah semayang belum?" Lelaki tu jawab, "Belum." "Qum fasalli." Semayang sunat tu. Kita kalau fikir kalau imam tengah khutbah tu terus duduk aja dengar imam khutbah. Sebab khatib dia ada bagi satu hadis, siapa yang berkata-kata pada sahabatnya walaupun mengingatkan dengan diam saja, diam saja, dan sedangkan pada waktu itu imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumaatnya. Tapi ada hadis yang spesifik boleh sembahyang sunat ketika masuk ke masjid waktu itu imam sedang berkhutbah. Ini sunnah. Tapi sunnah yang sembahyang inilah sunnah yang wajib. Itu maksudnya sunnah cara kehidupan Nabi yang wajib sembahyang 5 waktu. Nabi dia sembahyang. Itu yang saya sebut pada round yang pertama tadi tu, sampai bengkak-bengkak kaki. Cuma waktu akhir dia sebelum wafat itu dia tak larat. Daripada rumah Aisyah tu dia meninjau. Masa tu Abu Bakar jadi imam. Sahabat-sahabat bila tengok Nabi meninjau daripada bilik Aisyah, dia seronok lah, Nabi nak sihat ni.
Rupanya itulah senyuman terakhir Rasulullah. Waktu Nabi keluar sekejap, waktu Nabi tinjau tu Abu Bakar jadi imam, dia bergundur. Dia nak kasih ruang pada Nabi. Dan Nabi bagi isyarat, teruskan Abu Bakar jadi imam. Hari ni kalau pergi masjid ni, berapa orang yang datang? Subuh berapa orang? Agak-agak subuh berapa orang? Dan umur mereka berapa? Semayang subuh 8 orang, 10 orang, itu pun AJK kan? Masjid Melaka tak kan Ustaz? Masjid Melaka tak, itu berbeza lah. Yang datang budak-budak pun anak AJK. Cuba kau cari dek satu masjid subuh yang jemaah dia 300-400 pelajar tingkatan 3-4-5. Ada tak? Lebih ramai daripada orang dewasa. Zaman Nabi yang ke depan sekarang ni Arab, negara-negara Arab sebab dia dekat dengan Nabi, sebab dia faham bahasa Arab, masuk saja masjid, terus rebut saf yang pertama. Tak kira dah dia pakai seluar jin. Tapi kita dekat Malaysia ni sesetengah tempat, kalau pakai seluar jin ada koyak, nak pergi saf pertama tu jadi macam segan. Dapat tutup AJK. Dia pakai jubah, kita pakai. Pasal tak? Dia dah jadi eksklusif. Apatah lagi kalau budak-budak, budak, dah potong. Dah. Siap tanya. Nabi dulu sampai cucu dia panjat belakang, nak kata rebut saf yang pertama. Kita dekat Malaysia ni setengah tempat AJK ataupun orang dewasa siap halau dah budak belakang, dah potong. Budak bengang, budak pula tanya, imam dah potong? Sebab kita nak galakkan supaya orang. Sebab tu kadang-kadang setengah masjid orang jadi tak seronok, sebab masjid jadi tempat yang eksklusif untuk orang-orang yang tertentu sahaja. Saya pernah semayang di satu masjid, satu negeri yang tidak disebut negeri, faktor keselamatan. Masuk semayang maghrib, masuk 8 orang. Bila saya tengok umur, dekat dengan beg jenazah. Umur yang paling muda pun dalam 60. Seolah-olah masjid tempat orang pencen. Itu dalam bab sembahyang. Yang kedua adik-adik, yang ni kita semua buat sebagaimana yang Ustaz Murad sebut. Dosa yang kita anggap benda tu macam tak dosa, dan kita tak nak elak daripada melakukan benda tu walaupun kita rindukan syurga. Mulut, famun. Tengok di internet. Okey, internet tak ada mulut tapi internet mewakili bahasa mulut, iaitu bahasa tangan. Oi, ruangan komen seolah-olah malaikat bukan angki kau. Kalau ada satu post artis, artis tu buat masalah dia lah satu hal lah kan, tak bertudung apa semua tu, itu masalah dia lah, memang tentu masalah. Tapi yang paling kita takut ruangan komen. Saya tengok ruangan komen, ya Allah, macam malaikat yang menjamin siapa yang masuk syurga neraka. Pakai tudung, kejap buka, kejap tutup. Nak menasihati orang ni ada cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita tak tahu mana-mana orang yang kita kecap dan tahu orang tu masuk syurga dulu. Budak kecil kita kecap, kau tak semayang, dia ahli syurga, dia mati dia masuk syurga. Orang jahat, weh jahat, entah dia bertaubat terus ditarik nyawa, mati masuk syurga. Kafir. Macam mana kita nak kawal emosi kita terhadap pembunuh di New Zealand? Allah menguji sebenarnya apa yang berlaku di New Zealand. Salah seorang mangsa yang kematian isterinya, pakcik tu duduk wheelchair, isteri dia dibunuh, dia memaafkan pembunuh. Kita, Ustaz, kalau saya jumpa pembunuh Ustaz, memang saya tangkap bagi kerengga, lepas tu saya siap daging dia, perah limau, lepas tu kita rasa macam tu kan, termasuk aku juga. Tapi bagaimana jiwa besarnya seorang daripada mangsa, dia memaafkan dosa ataupun kesilapan. Sebab Tuhan kalau dia twist sahaja sekelip mata, orang yang kita rasakan paling besar dosanya dalam dunia ini tiba-tiba akan beriman. Sahabat-sahabat Nabi yang dulunya seperti Abu Sufyan, mereka pendosa, kita pendosa. Cuma beza kita dengan sahabat, mereka dididik Rasulullah, kita dididik oleh manusia biasa yang juga pendosa. Maka adik-adik, dua sebab inilah, saya tak nak panjangkan. Dua sebab ini yang banyak menjerumuskan kita ke neraka. Awal ambil mic. Dua sebab ini yang banyak menjerumuskan kita ke neraka, dan kita tetap melakukan seolah-olah macam tak berdosa. Yang pertama, soal solat. Jadi adik-adik di Politeknik, korang duduk dalam dom ke ataupun rumah sewa luar ke ataupun macam mana? Hotel. Okey. Siap rumah kan? Siapa yang duduk di rumah, tolonglah kejut-kejutkan kawan. Perempuan ni dia memang tak semayang lah separuh daripada umur dia. Sebab dia datang
darah haid. Tapi yang lelaki ni memang tak ada darah haid. Kalau ada pun sekejap aja keluar benda Allah tu. Perempuan 15 hari, benda Allah tu takkan keluar 15 hari. Mandi wajib selesai dah, kan? Auto lah, bukan manual. Perempuan tak faham tu dah. Sejenis cekodok. Yang lelaki ni, lelaki sama dia ajak semayang, jawapan yang paling popular, Zaki, mayang tu? Gerak tu. Allah.